Assalamualaikum dan selamat petang semua. Untuk hari ini cikgu akan teruskan dengan modul baru untuk tingkatan 5 iaitu modul 7 keusahawanan. Modul ini merupakan modul yang paling baru. Cikgu terima pagi tadi saja dan kamu boleh rujuk buku modul pembelajaran muka surat 170 hingga 183. Untuk makluman, buku modul pembelajaran ni yang lama tu kamu boleh delete. Cikgu akan share buku modul pembelajaran yang baru. Jadi make sure kamu download yang terkini sebab ada penambahan modul 7 iaitu modul keusahawanan. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menjelaskan isu etika dan perundangan yang berkaitan dengan bidang grafik. Kemudian kita akan membincangkan trend masa hadapan yang berkaitan dengan bidang grafik dan juga mengaitkan perkembangan trend grafik digital dengan peluang kerjaya sebagai seorang usahawan pereka grafik. Sebagai seorang pereka grafik kita perlu mematuhi peraturan dan juga etika perundangan. Tujuannya supaya karya-karya yang kita hasilkan tu dilindungi oleh undang-undang lah dan terpelihara contohnya daripada kena tiru oleh orang lain, plagiat dan sebagainya lah. Di antara etika seorang pereka grafik, yang pertama kita mesti mempunyai kemahiran komunikasi yang baik lah. Dan yang kedua, kita harus pandai menyelesaikan masalah. Yang ketiga, seorang pereka grafik juga mampu menerima kritikan. Contohnya kalau kamu menghasilkan sesuatu produk, pelanggan ataupun ketua boleh memberi kritikan lah dan kamu boleh menerima kritikan tu dengan hati yang terbuka. Dan yang itu sesuai dengan etika yang seterusnya iaitu keterbukaan minda. Kamu kena terima semua kritikan dan nasihat supaya karya kamu tu dapat diperbaiki menjadi lebih baik. Dan etika yang terakhir ialah kebolehpercayaan. Seterusnya, di antara isu etika perundangan lah yang dialami oleh seorang pereka grafik, tujuan isu etika ni adalah untuk memelihara, melindungi dan menguatkuasakan hak-hak harta intelek. Di antara isu yang biasa yang terkini yang kita hadapi sekarang, yang pertama ialah isu perlindungan harta intelek. Yang kedua, jenayah cyber. Dan yang ketiga, netiquette. Untuk hari ini, cikgu akan terangkan perlindungan harta intelek saja. Yang dua ni kita akan bincangkan pada kelas yang berikutnya lah. Perlindungan harta intelek. Kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan harta intelek. Harta intelek ialah hasil ciptaan berasaskan fikiran seseorang. Jadi apa-apa yang kita hasilkan, ciptaan kita tu, itu sebenarnya adalah hasil harta intelek kita lah. Kita yang fikir dan mencari idea untuk sesuatu hasil ciptaan yang kita buat. Dan terma harta intelek ni telah diguna pakai selama 150 tahun. Maknanya benda ni dah lama, undang-undang ni dah ada lama lah. Tujuannya adalah untuk melindungi sesuatu inovasi ataupun ciptaan lah. Dia nak melindungi karya-karya yang kamu cipta serta memberi imbuhan kepada inovasi dan ciptaan yang kreatif. Di antara bidang-bidang
undang-undang harta intelek. Yang pertama ialah hak cipta. Okey. Yang kedua ialah patent. Yang ketiga ialah cap dagangan. Yang keempat, reka bentuk industri. Yang kelima, petunjuk geografi. Dan yang keenam, reka bentuk susun atau litar bersepadu. Okey. Harta intelek dia terbagi kepada dua kategori. Okey, yang pertama ialah harta intelek yang mendapat perlindungan di bawah status. Okey, yang kedua, harta intelek yang mendapat perlindungan di bawah common law. Okey, di antara undang-undang yang melindungi harta intelek. Okey, di Malaysia kita ada undang-undang di antaranya ialah Akta Cap Dagangan 1976. Okey, kemudian Akta Patent 1983. Okey, seterusnya Akta Hak Cipta 1984 dan Akta Reka Bentuk Ciptaan Industri 1996. Jadi kalau kamu tengok kat sini sebenarnya di Malaysia penguatkuasaan undang-undang tentang hak cipta ni sebenarnya dah bermula daripada tahun 70-an lagi. Dan dari masa ke semasa akta tersebut telah diperbaikilah sehingga sekarang. Okey, kita tengok perkara yang pertama bidang yang pertama di bawah harta intelek iaitu hak cipta. Okey, kita tengok dulu maksud hak cipta Okey, hak cipta ialah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya. Okey, jadi hak cipta ni kalau kamu biasa tengok dia punya simbol copyright C ini adalah simbol untuk hak cipta. Okey, tujuannya ialah mengawal penggunaan karya lah. Contohnya kalau kamu hasilkan lagu, movie dan sebagainya. Jadi kita dapat mengawal lah penggunaan karya kita di mana-mana lah. Contohnya orang tak boleh guna cetak rompak, meniru karya kita dan menggunakan tanpa kebenaran. Okey, undang-undang yang melindungi hak cipta ialah Akta Hak Cipta 1987. Okey, dan antara karya yang boleh dilindungi, yang pertama ialah karya sastra. Contohnya macam novel, kemudian muzik, lagu-lagu lah yang dihasilkan. Karya seni, contohnya tarian, kemudian filem, ini yang biasalah yang kita biasa dengar, kemudian rakaman bunyi, siaran, dan juga terbitan. Okey, kemudian bidang yang seterusnya di bawah ni, ialah patent lah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan patent? Patent ialah hak eksklusif yang membolehkan seseorang pencipta memonopoli dan mengeksploitasi ciptaannya. Okey, dia berbeza dengan hak cipta. Di mana hak cipta tu kita boleh mengawal penggunaan. Dan patent ni kita boleh mengubah sesuatu ciptaan kita lah. Mengubah dan mengeksploitasi ni maksudnya menambah baik ciptaan kita. Okey, undang-undang yang melindungi patent ialah Akta Patent 1983. Okey, syaratnya untuk Akta Patent ciptaan tu mesti baru dan boleh digunakan dalam industri. Okey, ada satu term iaitu perbaharuan utility. Maksudnya ialah hak eksklusif yang diberikan terhadap suatu reka cipta kecil yang tidak memerlukan ujian langkah. Ujian langkah mereka cipta lah. Jadi untuk dapatkan patent ni sebenarnya kita perlu melakukan ujian langkah mereka cipta. Jadi dengan ada perbaharuan utility, ujian langkah mereka cipta ni tak perlu dilakukan lah untuk mendapatkan patent.
Okey, seterusnya cap dagangan Okey, cap dagangan biasa kamu tengoklah. Ini antara simbol cap dagangan. Okey, yang R ni ialah registered trademark. TM ni trademark lah maksudnya, unregistered trademark. Okey, dan antara cap dagangan yang lain ialah logo halal. Logo halal pun antara jenis cap dagangan jugalah. Okey, kita tengok dulu maksud cap dagangan Cap dagangan ialah apa-apa tanda registered, logo halal yang dinyatakan secara grafik. Okey, dia termasuk apa-apa huruf, perkataan, nama, tanda tangan, angka, logo, jenama, tajuk, label, tiket, semua ni lah. Semua ni boleh dijadikan cap dagangan. Okey, kemudian terdapat dua jenis cap dagangan. Yang pertama ialah cap kolektif dan yang kedua ialah cap perakuan. Okey, undang-undang yang melindungi cap dagangan ialah Akta Cap Dagangan 1979. Okey, seterusnya antara fungsi cap dagangan. Okey, yang pertama ialah fungsi asal. Okey, di mana cap dagangan dapat menunjukkan sumber yang bertanggungjawab mengeluar atau menjual sesuatu barangan dan perkhidmatan. Okey, kemudian fungsi kedua ialah fungsi pemilihan. Okey, fungsi ini mempermudah dan mempercepatkan pengguna membuat pilihan semasa membeli sesuatu barangan lah. Okey, kemudian fungsi kualiti. Okey, fungsi ini membolehkan pengguna memilih cap-cap tertentu kerana keyakinan terhadap barang atau perkhidmatan berkenaan yang kualitinya terjamin. Okey, seterusnya fungsi pemasaran. Okey, fungsi pemasaran ialah sebagai alat pengiklanan cap dagangan ni dia adalah sangat berkesan lah. Okey, jadi selalunya pengguna dia akan tengok cap dagangan dulu. Kalau tak ada cap dagangan, dia tak akan belilah. Okey. Okey, kemudian dari segi fungsi ekonomi, okey, cap-cap yang telah establish ataupun terkenal di pasaran menjadi aset yang sangat bernilai. Okey, cap tersebut boleh dilesenkan atau difranchisekan lah. Contohnya cap sirim kalau kita beli sesuatu barang elektrik, contohnya kipas, kalau tak ada sirim, benda tu selalunya kita takkan belilah. Okey, seterusnya di bawah bidang hak cipta ialah reka bentuk industri. Okey, kita tengok maksud reka bentuk industri. Okey, ia adalah ciri bentuk, tata raja, corak atau hiasan yang digunakan pada sesuatu barang melalui proses atau cara perindustrian. Okey. Dan undang-undang yang melindungi reka bentuk industri ialah Akta Reka Bentuk Industri 1996. Okey, di antara reka bentuk yang boleh didaftarkan ialah okey, ciri-ciri reka bentuk yang boleh didaftarkan ialah yang pertama, memenuhi tafsiran reka bentuk industri, dan yang kedua, karya tu mesti barulah di dunia, tak pernah ada lah sesuatu yang baru. Okey, kemudian antara kepentingan reka bentuk industri ialah untuk mendapat hak eksklusif. Okey, apakah yang dimaksud dengan hak eksklusif? Okey, hak eksklusif ni ialah sesuatu hak istimewa lah untuk pencipta asal dan syarikat. Jadi hak eksklusif ni dia dikeluarkan dalam bentuk sijil. Jadi sijil ni boleh melindungi karya kamu dalam tempoh 5 tahun hingga 25 tahun secara maksimum. Okey, di antara hak eksklusif yang boleh benda yang kamu boleh lakukan kalau kamu ada hak eksklusif, yang pertama ialah membuat sesuatu karya lah. Kemudian mengimport, menjual, menyewa, menggunakan untuk perniagaan dan perdagangan. Kemudian hak sendiri dan boleh diserahkan ataupun dipindah milik.
Okey.